KPM. Mana nak pergi ni? Hai, Chris. Hai, Chris cikgu. tengah cari apa ni? Cikgu, sebenarnya Chris tengah cari tempat melancong di mana Chris boleh menikmati alam sekitar, cikgu. Alah, Chris, jangan risau. Malaysia ni ada banyak tempat yang menarik yang dikenali dengan banyak destinasi pelancongan. Okey. Chris boleh pergi melawat ke Gua Nia, Taman Negara, Pulau Tioman, Tasik Kenyir. Dan tempat-tempat ini memang sangat menarik dan kaya dengan alam semula jadi yang merupakan anugerah alam ciptaan Tuhan. Chris mesti seronok pergi Baiklah, sana. cikgu. Saya akan pergi sekarang. Terima kasih. Alright, okay. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Didik TV KPM slot menengah rendah bersama saya, Chris MJ selaku hos anda. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Magizwari dari SMK Jalan Reko Kajang. Apa khabar, Cikgu? Baik, Chris. Apa khabar? Khabar baik, Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu sebenarnya ada bawa anak murid Cikgu kan? Ya, betul. 4 orang. Ada 4 orang. Okey, baiklah. Jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita pada hari ini di Google Meet. Hai semua. Hai. Lambatlah sikit. Senyum sikit. Takut tu. Baiklah, Cikgu. Saya ingin berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Jadi, Cikgu tak boleh perkenalkan murid-murid kita pada hari ini, Okey, Cikgu? sudah tentu. Boleh, Chris. Okey. Saya perkenalkan Ganesh. Sebelah tu adalah Manggai, Danesh dan juga Tilaga. Tolong hai. Hai semua. Hai, nama saya Chris. Salam berkenalan. Okey, baiklah. Jadi, murid-murid di Google Meet sekarang merupakan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Baiklah, Cikgu, untuk sesi pembelajaran hari ini, apakah tajuk yang akan kita pelajari, Cikgu? Apakah kaitan dengan gimmick tadi, Cikgu? Sebenarnya saya nak masukkan tentang tajuk anugerah alam ciptaan Tuhan, ya, Chris. Okey, jadi sebelum saya terangkan lebih lanjut, mari kita tengok dulu. Okey. Ini adalah tajuk yang kita akan belajar untuk pendidikan moral tingkatan 3, iaitu anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey. Okey, dan juga daripada tajuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang anugerah alam ciptaan Tuhan yang mana yang dikurniakan di bumi ini dan kita sepatutnya menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Okey, sekiranya kita menghargai anugerah alam ini, kita akan dapat banyak manfaat dan juga kepentingan daripada anugerah alam ini. Sebaliknya, sekiranya kita mengabaikan anugerah alam ini, kita akan menghadapi banyak sebab kesan buruk akibat daripada pengabaian ini. Jadi ada terdapatnya beberapa pihak yang berperanan untuk memelihara dan juga memelihara alam anugerah ciptaan Tuhan ini. Jadi ini adalah objektif pembelajaran yang mana kita akan lihat pada hari ini. Okey, baiklah. Murid-murid di Google Meet sedia tak? Kalau sedia boleh bagi thumbs up seperti ini. Murid-murid di rumah pun. Oh, ada double thumbs up. Baiklah, hebatlah murid-murid hari ini. Okey, baiklah, dipersilakan, dan Cikgu. tidak lupa juga murid-murid di rumah mereka boleh merujuk daripada buku teks tingkatan 3 iaitu muka surat 18. Tolong Chris, tunjukkan muka surat 18 tu. Muka surat 18. Yes, anugerah alam unit ciptaan kedua. Nampak tak? Tuhan. Okey, baiklah, Cikgu, dipersilakan. Okey, jadi daripada tajuk ini kita akan lihat nilai-nilai yang kita dapat lihat untuk tajuk ini adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, berterima kasih, bertanggungjawab dan juga rasional. Okey, jadi sebelum saya masuk kepada slot seterusnya, okey, saya ingin tanya kepada murid-murid kesayangan saya. Okey, murid-murid, boleh tak berikan saya contoh-contoh anugerah alam ciptaan Tuhan? Okey, boleh. Okey, Ganesh dah angkat tangan awal-awal dah. Okey, Ganesh, apa contoh, Ganesh? Hutan, Cikgu. Oh, bagus, hutan. Lagi siapa nak cuba? Okey, Danishwari. Cuba, Danishwari. Buah-buahan. Buah-buahan, ya, bagus. Lagi? Tilaga, nak cuba jawab? Hutan.
Hutan sudah. Ganesh sudah jawab hutan. Haiwan. Haiwan. Okey, haiwan. Okey, Manggai? Pantai. Pantai. Bagus. Ada banyak. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh anugerah alam ciptaan Tuhan yang kita boleh tengok ya. Okey, di antaranya ni adalah nampak ni ada banyak contoh-contoh anugerah alam ciptaan Tuhan seperti pantai, hutan, haiwan, gua, okey, tasik, gunung, air terjun. Ingat tak Chris tadi saya ada sebut tentang Tasik Kenyir? Ada je. Lepas tu saya ada terangkan tentang, saya ada sebut tentang pantai. Okey, Pantai Ceratin boleh, okey, Pulau Langkawi ada, Pulau Tioman ada, Gua Nia. Ini merupakanlah contoh-contoh anugerah alam ciptaan Tuhan yang kita boleh dapat di di muka bumi ni. Jadi murid-murid cikgu pun dah jawab dengan betul lah. Bagus. Memang saya nak bagi mereka 5 bintang pada peringkat awal ni. Saya nak berikan mereka 5 bintang sebab mereka berjaya menjawab soalan 5 pertama. bintang Betul cikgu. Okey, 5 bintang. Okey, kita bagi tepukan kepada murid-murid. Bagus. Dan cikgu, saya dah lupa cikgu sebenarnya. Saya lupa nak tanya pula saya punya kawan dari sekolah mana cikgu. Jadi mungkin kita boleh pergi satu demi satu. So mungkin Ganesh, dari sekolah mana Ganesh? Saya dari sekolah SMK Jalan Reko, Abang Chris. Okey. Dari mana? SMK Jalan Reko Kajang. Dan kita juga ada siapa lagi dari SMK Bandar Baru Bangi? Boleh angkat tangan? Tilaga. Okey, baiklah. Abang Chris dari sekolah Didik TV KPM. Okey. Jadi cikgu, kalau macam tu, boleh tak kita rehat sekejap sebelum kita teruskan? Boleh. Kita rehat cikgu? sebentar ya. Jadi murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi di slot menengah rendah hanya Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali di slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Magis dari SMK Jalan Reko Kajang untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 Anugerah Alam Ciptaan Tuhan. Dan saya juga bersama murid-murid dari SMK Jalan Reko Kajang dan juga SMK Bandar Baru Bangi. Hai semua. Hai di Google Meet. Hai. Baiklah, Cikgu Magis, apakah fokus atau apakah yang akan kita pelajari dalam segmen ini, Cikgu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, jadi lepas ni kita akan tengok tentang kepentingan menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey, jadi kita tengok dulu apakah kepentingan dia ataupun keperluan. Baiklah. Okey, ada 4 kepentingan iaitu sebagai sumber pendapatan, sumber tenaga, kelangsungan flora dan fauna dan juga sumber perubatan dan makanan. Jadi mari kita tengok bersama-sama tentang sumber pendapatan. Bagaimana anugerah alam ciptaan Tuhan ini boleh menyumbang kepada sumber pendapatan. Okey, saya nak tanya soalan ini kepada Manggai. Okey. Okey, Manggai sedia? Okey, Manggai, bagaimana dia Sedia, boleh cikgu. menyumbang? Okey, bagus. Okey, bagaimana dia boleh menyumbang kepada sumber pendapatan, Manggai? Gambar di atas tu menunjukkan bahawa pelancong menikmati aktiviti perkemahan di gunung. Bagus, dia nampak gambar gunung ya. Jadi kita nampak gambar kemah dekat situ. Dan apa kaitan dengan pelancong dan sumber pendapatan? Manggai? Gunung? Tak, maksud saya sumber pendapatan, maknanya pelancong dekat sini dia mereka kehadiran pelancong ke destinasi gunung dan sebagainya, dan mereka dapat menyumbangkan kepada sumber pendapatan. Pendapatan. Yes, ia boleh meningkatkan sumber ekonomi negara. Terima kasih Manggai. Terima kasih. Cikgu, Manggai dapat berapa bintang, Cikgu? Saya bagi dia 4 bintang. 4 bintang. 4 bintang. Okey. Baiklah. Okey, boleh Manggai boleh cuba lagi ya Manggai ya. Okey, jadi dekat sini kita akan nampak bagaimana bukan saja sektor pelancongan ini juga memberikan sumber pendapatan. Okey, begitu ada juga sektor lain yang juga menyumbang kepada sumber pendapatan. Okey, siapa nak cuba jawab untuk bahagian sumber pendapatan? Okey, Ganesh, cuba Ganesh. Kayu balak boleh dijual sebagai perabot
Bagus ya. Sumber Ya. daripada hutan ni seperti contohnya kayu kaya ni boleh digunakan boleh dijual untuk dijadikan sebagai bahan perabot. Itu betul juga boleh menyumbang kepada sumber ekonomi negara. Okey. Jadi ini kita nak tunjuk bagaimana kita anugerah alam ni sangat penting kepada kehidupan di muka bumi ini. Jadi kita sepatutnya menggunakan dengan cara yang baik ya. Okey, keduanya adalah berkaitan dengan sumber tenaga. Bagaimana dengan cara menghargai anugerah alam ini dapat menyumbang kepada sumber tenaga. Jadi kalau kita tengok gambar ini adalah gambar empangan. Okey, gambar empangan. Okey, kita akan tengok dekat sini bagaimana empangan ini kita boleh kaitkan dengan sumber tenaga. Contohnya sumber empangan ini kita perlukan sumber air. Ya, sumber air di mana sumber air ini boleh menjana tenaga elektrik hidro. Ya. Jadi dengan adanya tenaga elektrik hidro ni dia dapat memajukan sektor perindustrian, dapat memudahkan even kehidupan manusia sini. Okey, Daniswari, bagaimana sumber tenaga ini boleh memudahkan kehidupan anda? Memberi elektrik dan air. Memberi elektrik dengan adanya sumber tenaga hidroelektrik ini kita dapat sumber elektrik. Ya, bagaimana kita mendapat sumber hidroelektrik dengan adanya air, sumber air. Jadi kita perlu menjaga air dengan betul, kita tidak boleh mencemarkan sumber air. Betul. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan kelangsungan flora dan fauna. Maknanya ini adalah masuk kelangsungan ini bermaksud dia tidak pupuslah. Okey. Jadi ke sini kita nampak kelangsungan flora dan fauna. Flora ni lebih kita rujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, fauna kita rujuk kepada haiwan. Hidupan ya. Okey, jadi bagaimana bila kita menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ni boleh membawa kepada kelangsungan flora dan fauna. Siapa nak jawab? Bagaimana kelangsungan? Siapa nak cuba? Siapa belum cuba lagi? Tilaga belum cuba kan? Tilaga belum cuba lagi. Bila kita menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan, apa yang berlaku kepada haiwan ni? Contoh Tilaga. Ya, Tilaga? Okey, tak apa. Kita bagi peluang kepada Ganesh. Okey, ya Ganesh. Cuba Ganesh. Kepupusan haiwan. Ya, okey. Dengan menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ini, kita dapat mengelakkan daripada kepupusan haiwan. Ya, betul. Kerana haiwan-haiwan ini tinggal di hutan sebenarnya. Itu adalah habitat mereka. Okey, jadi bila kita menebang hutan ini ataupun melaksanakan pembalakan haram secara haram ataupun pembalakan secara berleluasa, apa yang berlaku adalah habitat haiwan ini akan musnah. Jadi di mana mereka akan tinggal? Betul. Ya, jadi mereka tidak ada tempat tinggal. Jadi ini boleh menyebabkan kelangsungan flora dan fauna ini akan terjejas. Begitu juga dengan bila saya kata flora di sini tumbuhan, iaitu tumbuh-tumbuhan spesies tumbuhan yang ada mungkin akan pupus. Betul. Ya, kita mungkin tidak akan dapat lihat haiwan ataupun beruang ke dan sebagainya pada masa yang akan datang, ya. Okey, saya berikan slide ni. Dan apa yang sangat penting adalah generasi akan datang mereka, okey, sekiranya kita dapat menghargai, generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam sekitar ini. Nampak tak? Jadi pada mungkin cucu Chris ke apa bertanya, tahu kenal tak harimau? Dia kenal, bukan sekadar tengok pada buku ataupun media saja ya. Jadi mereka kenal apa itu harimau, apa itu beruang ya. Sekiranya kita menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey. Selepas tu kita akan tengok bagaimana menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ni boleh menyumbang kepada sumber perubatan dan juga makanan ya. Dekat sini kita akan tengok adalah kepelbagaian flora dan fauna ni boleh digunakan sebagai sumber makanan, contohnya pucuk-pucuk daun, buah-buahan di dalam hutan itu, dan juga akar-akar contohnya boleh digunakan dalam perubatan tradisional. Jadi dekat sini bukan saja sebagai habitat haiwan dan tumbuhan, tetapi ia juga boleh digunakan sebagai sumber perubatan dan juga makanan. Sumber perubatan ini memang sangat bernilai ya. Akar-akar ini memang bernilai harganya sekiranya kita dapat daripada hutan sebenarnya. Okey. Jadi dekat sini kita ada empat kepentingan yang mana dengan menghargai anugerah alam, dengan kita menjaga anugerah alam ini dengan baik, kita akan berjaya mendapat keempat-empat kepentingan manfaatnya. Ya. Jadi kepada murid-murid yang tadi telah pun berkongsi
pendapat mereka cikgu, bagaimanakah prestasi mereka cikgu? Memang bagus. Saya memang nak ucapkan tahniah kepada murid-murid saya kerana mereka cuba untuk menjawab soalan ini, dan saya dapati mereka memahami kandungan akademik untuk tajuk ini. Okey, bagus. Saya cikgu. ucapkan tahniah kepada murid-murid saya. Tanya semua. Okey, seterusnya apa cikgu? Okey, seterusnya saya nak uji pula murid-murid kesayangan saya ni. Okey. Kita dah belajar fakta kan. Jadi sekarang saya nak uji murid sama ada murid faham ataupun mereka boleh jawab ataupun tidak soalan ini. Ini soalan ringkas saja. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Jom. Okey, nampak ni adalah soalan. Ini adalah soalan betul atau salah. Okey, jadi saya akan tanya pada murid saya. Okey, dan mereka perlu mengatakan sama ada jawapan itu kenyataan ini betul ataupun salah. Ini ada soalan yang berkaitan dengan soalan kepentingan menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey. Soalan yang pertama, mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Betul ke salah? Siapa nak cuba cepat? Oh, Ganesh nombor 1. Okey, apa? Betul ke salah, Ganesh? Betul cikgu. Betul. Kita tengok betul ke salah. Okey, mari kita tengok jawapan. Betul. Yes. Bagus. Okey. Yang kedua, menjadi sebagai bahan pembakar. Manggay. Okey, Manggay, cuba Manggay. Salah cikgu. Oh, sebagai bukan kita tak gunakan itu sebagai bahan pembakar. Kita tengok jawapan betul ke salah? Alright, jawapan yang diberikan oleh Manggay dikata salah, memang jawapan itu adalah betul. Betul. Okey, bagus. Yang ketiga, Danishwari, cuba Danishwari. Membekalkan hasil bumi. Betul cikgu. Betul. Kita tengok jawapannya, Chris. Ya. Apakah jawapannya? Betul. Bagus. Lah. Ini menunjukkan mereka faham ya tentang tajuk kepentingan ni. Okey, yang keempat, memudahkan kehidupan manusia. Siapa nak cuba cepat? Siapa nak cuba? Okey, Ganesh. Ganesh. Okey, Ganesh. Betul ke salah? Betul cikgu. Betul. Tengok. Betul. Betul. Okey. Alright. Saya tanya Chris pula. Oh. Chris, Alamak. nombor 6, Chris. Okey. Menjadi sumber peribadi. Betul ke salah? Yang ni salah cikgu. Okey, kita tengok betul jawapan Chris. Satu tepukan kepada Chris. Berapa bintang saya dapat cikgu? 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang. Yes. Okey. Yang keenam, membekalkan sumber air bersih. Okey, Danishwari, betul ke salah? Betul cikgu. Betul. Kita tengok jawapan. Betul. Okey, tahniah saya ucapkan kepada murid-murid saya kerana berjaya untuk menjawab soalan dengan betul dan baik, dan ini menunjukkan mereka memahami apa yang dimaksudkan dengan kepentingan menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Baiklah, terima kasih cikgu. Dan sebelum itu Abang Chris juga perasan yang Kilaga mungkin ada masalah teknikal sikit, tapi tidak masalah. Kita masih ada rakan-rakan sekelas saya di sini. Tapi cikgu, macam tu kita berehat sekejap. Boleh tak cikgu? Boleh, kita teruskan okey, selepas ni ya cikgu. Dan murid di Google Meet dan juga di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Jumpa nanti. Didik TV KPM. KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Magis dari SMK Jalan Reko Kajang dan kawan-kawan saya di Google Meet. Hai semua. Hai. Okey, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini cikgu, saya nak tanya dulu. Semua dah ready tak? Semua dah sedia? Kalau dah sedia boleh kasih thumbs up macam ni. Alright. Thumbs up. Okey, double thumbs up pun ada cikgu. Baiklah cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Chris. Okay. Jadi kita tidak segmen tadi itu kita dah tengok tentang kepentingan kepentingan menghargai anugerah alam. Apakah yang akan kita pelajari dalam segmen ini cikgu? Segmen ini kita akan tengok kepada tentang pengabaian pula. Pengabaian maknanya pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan. Jadi sebelum saya masuk kepada kita lihat kepada apakah kesan-kesan pengabaian anugerah, kita tengok dulu apakah aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kepada pengabaian tersebut. Ya, contoh aktiviti seperti tengok kita nampak gambar ada yang memburu haiwan. Okey, lepas tu nampak tak gambar ni?
sisa toksik keluar daripada kilang masuk dalam sungai. Ya. Lepas tu kita nampak pembalakan secara berleluasa, mungkin ini pembalakan haram pun boleh kita lakukan. Dan yang tu adalah penggalian, cari gali petroleum secara berterusan, dan juga nampak tu sampah dilonggokkan dekat tepi jalan tu. Okey, dan ada ataupun pembuangan sampah secara merata-rata tempat lah. Jadi ini merupakan di antara aktiviti-aktiviti yang mana kita dapat lihat yang menyumbang kepada pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey. Sebelum saya masuk kepada slot seterusnya, okey, saya nak tanya dengan murid saya. Okey, ada tak aktiviti lain selain daripada yang saya tunjukkan dekat gambar ni? Ada tak aktiviti lain yang menunjukkan pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan? Ada tak? Okey, boleh angkat tangan siapa nak jawab? Nak tolong cikgu jawab. Okey, Manggai, ya. Manggai? Pembuangan sisa toksik di sungai, cikgu. Ni pembuangan sisa toksik. Selain daripada gambar ini, ada tak lagi aktiviti yang lain yang menyumbang kepada pembuangan sampah sarap di sungai? Pembuangan mungkin melonggokkan sampah di dalam sungai. Betul. Okey, apa lagi, ada tak lain, jawapan lain? Siapa lagi nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, satu lagi mungkin saya tolong saya bantu murid saya. Okey, pembakaran secara terbuka. Okey, pembakaran terbuka tu mungkin contohnya membakar kertas ke daun kering dan sebagainya, ataupun pembakaran hutan. Okey, ada yang melakukan pembakaran hutan ni untuk ke aktiviti pertanian, jadi mereka bakar hutan terlebih dahulu. Jadi ini merupakan beberapa aktiviti yang boleh menyumbang kepada kesan pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan. Jadi mari kita tengok kepada apakah kesan-kesan kesan pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan ini. Okey. Ini ada 4 juga. Okey, kita ada pencemaran alam, kerosakan alam sekitar, kepupusan flora dan fauna, dan juga kekurangan sumber tenaga. Okey. Kita tengok dulu pencemaran alam. Okey, berikan saya contoh-contoh pencemaran alam. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Danishwari, cuba. Apa contoh pencemaran alam? Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Oh, very bagus ya. Jadi ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Siap jadi kasih 4 jawapan lagi tu. Bagus, sangat bagus. Okey, jadi dekat sini kita nampak pencemaran alam. Jadi kita nak tengok macam mana pencemaran alam ni kita kaitkan dengan pengabaian ya. Ya. Okey. Kita tengok dekat sini, pencemaran alam ni menjejaskan pelbagai aktiviti ekonomi. Contohnya saya ambil pencemaran udara. Okey, bila pencemaran udara ini juga boleh menyebabkan kesan kepada penerbangan kapal terbang dan sebagainya, tak nampak. Kan disebabkan kalau jerebu kan, tak nampak. Okey, dan ketidakseimbangan ekosistem. Pencemaran alam ini juga termasuk disebabkan oleh pembalakan hutan secara berleluasa. Ini akan menyebabkan habitat flora dan fauna akan pupus, spesies haiwan dan juga spesies tumbuhan semua akan pupus. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, dan juga kos yang tinggi diperlukan untuk membaik pulih kesan yang berlaku. Jadi kerajaan terpaksa berbelanja berjuta-juta ringgit untuk membaik pulih, contohnya sungai yang tercemar. Okey, jadi ini menyebabkan kos yang berlebihan. Jadi ini merupakan kesan akibat daripada kita mengabai anugerah alam ciptaan Tuhan. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak di duniawi ni, kita lebih mementingkan pemodenan dan juga materialistik. Jadi kita abaikan anugerah alam ciptaan Tuhan ya. Ini satu daripada kesan. Okey, kedua adalah kerosakan alam sekitar. Okey, bila kita tengok kepada kerosakan alam sekitar adalah bencana alam boleh terjadi, contohnya seperti banjir kilat, tanah runtuh, okey, hujan asid yang juga boleh menjejaskan aktiviti harian kita. Okey, jadi dekat sini kita tengok penebangan hutan secara berleluasa. Okey, di kawasan lereng-lereng bukit dan sebagainya, apa yang berlaku adalah menyebabkan tanah runtuh. Ya, dan juga boleh menyebabkan bukan saja bencana alam wujud, ini juga boleh menjejaskan nyawa dan juga harta benda. Ya, boleh kita boleh nampak ada banyak kes-kes yang mengorbankan nyawa dan juga harta benda. Yang seterusnya kita tengok dari segi kepupusan flora dan fauna. Jadi pengabaian ini juga boleh menyebabkan kesan kepada kerosakan habitat ataupun tempat tinggal flora dan fauna yang berlaku akibat pembangunan yang tidak terancang. Contohnya pembangunan nak bina rumah penginapan ke, nak bina jalan raya ke. Okey, ini menyebabkan bila pembangunan yang tidak terancang, ini menyebabkan kerosakan habitat flora dan fauna, dan juga kepupusan flora dan fauna. Spesies tumbuhan dan juga haiwan juga akan
kita akan lenyap, dia akan lenyap ya. Ya. Kita tidak akan nampak akibat daripada pembalakan haram dan juga pemburuan haiwan ya. Dan seterusnya kepada kekurangan sumber tenaga. Tadi nampak kan ada gambar cari gali petroleum. Saya tunjukkan gambar tadi. Okey, bagaimana ia boleh menyebabkan kekurangan sumber tenaga bila kita mencari gali sumber itu secara berterusan. Contohnya sumber petroleum, gas asli dan arang batu. Bahan-bahan ini akan kehabisan pada suatu hari nanti bila kita cari gali secara berterusan. Jadi apa yang akan berlaku adalah kita terpaksa mencari sumber gantian ataupun sumber alternatif. Jadi kita perlu menjaga sumber ini supaya dia boleh digunakan untuk jangka masa yang lama kerana sumber ini tidak boleh diperbaharui. Kita tidak boleh memperbaharui dia. Okey, baiklah. Jadi ini adalah bahagian kesan pengabaian ya. Okey, jadi kita terus masuk kepada soalan pula. Okey. Kita dah tengok tentang kesan tadi. Sekarang kita nak uji murid bagaimana mereka boleh kaitkan aktiviti dan juga akibat. Ya. Faham, cikgu? Okey, kita tengok bersama-sama. Boleh nampak murid-murid? Okey, ada 4 soalan dekat sini. Kita tengok pada soalan yang pertama. Haiwan liar diburu dan dibunuh untuk dijadikan barang perhiasan. Apa akibat dia? Siapa nak jawab cepat? Angkat tangan. Okey, Manggai Sri cuba jawab. Apa akibat dia? Apa kesan dia? Kepupusan haiwan, cikgu. Bagus. Kepupusan haiwan akan berlaku. Betul tak? Betul. Yes. Kepupusan haiwan. Selain daripada kepupusan haiwan, apa lagi kesan lain? Yes, Ganesh, cuba. Generasi akan datang tidak dapat kenali haiwan tersebut. Bagus. Sangat bagus jawapan itu, memang tepat jawapannya. Jadi generasi akan datang mereka tidak akan kenal binatang liar tersebut ya. Okey, yang seterusnya pembakaran sampah secara terbuka. Apa kesan dia? Okey, siapa nak jawab? Tilaga. Okey, Tilaga cuba jawab. Menjadi pencemaran udara. Bagus. Ini pembakaran sampah secara terbuka ni boleh menyumbang kepada pencemaran udara. Selain daripada pencemaran udara, kita tengok jawapan dulu, betul ke tidak? Ada, bagus. Betul. Okey, betul ya. Okey, ada tak jawapan lain untuk pembakaran sampah secara terbuka? Okey, Ganesh. Apa sebab lain? Menyebabkan penyakit asma. Pembakaran terbuka ni boleh menyebabkan pencemaran udara dan pada masa yang sama boleh menyebabkan penyakit seperti sesak nafas dan juga asma ya. Okey, Danishwari, ada jawapan lain? Kita tengok pada soalan ketiga pula, Danishwari. Okey, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Apa kesan, Danishwari? Pencemaran air. Okey, pencemaran air. Okey, apa jawapan lain? Selain daripada pencemaran air, apa yang akan berlaku kepada sungai? Yes, Manggai, cuba jawab. Semangat. Hidupan akuatik akan mati. Bagus. Hidupan akuatik contohnya ikan ya. Ikan yang tinggal hidup di dalam sungai itu akan mati disebabkan oleh pembuangan sampah sarap ni ke dalam sungai. Dan akhir sekali adalah pembalakan haram. Apa yang berlaku akibat daripada pembalakan haram? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Cepat angkat tangan. Siapa tak nampak? Manggai. Okey, Manggai. Apa kesan dia, Manggai? Peningkatan suhu. Okey, peningkatan Suhu. Yes, peningkatan suhu pembalakan haram. Sebab hutan ni adalah penyumbang oksigen. Betul je. Hutan ni kita kenali sebagai peparuh hijau ya. Jadi bila kita tebang hutan ni secara berluasa ataupun secara haram, kita akan menyebabkan kesan kepada oksigen. Okey, kita akan kekurangan oksigen sebenarnya. Okey, dan ini akan menyebabkan karbon dioksida bertambah dan ketidakseimbangan suhu akan berlaku ya. Okey, jadi bagus murid-murid saya telah berjaya untuk menjawab ya sebab dan akibat ni berdasarkan kepada topik tadi. Baiklah. Okey. Seterusnya, cikgu? Okey, seterusnya kita tengok kepada cara. Okey, kita ada 3 pihak yang terlibat dalam cara ni iaitu diri dan keluarga, masyarakat dan juga kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Okey, contohnya diri dan keluarga ni kita boleh tidak melakukan pembaziran. Okey, contohnya tidak membazir dari segi penggunaan air, penggunaan elektrik. Okey, membuang sisa buangan sampah dengan terancang. Contoh macam mana tu membuang sisa buangan sampah dengan terancang? Boleh bagi saya contoh? Apa tu? Macam mana? Yes, Manggai. Macam mana? Membuang sampah dengan menggunakan tong sampah kita semula. Bagus ya, kita boleh buang sampah dalam tong kita semula yang ada 3 warna tu kan. Okey. Lepas tu elakkan diri daripada merosakkan anugerah alam, contohnya dengan tidak memotong. Kita boleh tanam pokok ya. Ini adalah peranan yang boleh laksanakan oleh diri dan keluarga. Begitu juga dengan masyarakat, mereka boleh menjalankan aktiviti gotong royong
okey, tidak menebang pokok dan juga melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mereka ternampak adanya berlaku aktiviti-aktiviti yang boleh mencemarkan anugerah alam ciptaan Tuhan. Dan seterusnya kerajaan pula mereka boleh menggiatkan lagi kempen kesedaran berkaitan dengan alam sekitar, menguatkuasakan undang-undang dengan memberikan hukuman seperti penjara ataupun saman. Okey, dan juga menubuhkan jabatan yang bertanggungjawab. Contohnya kita ada Jabatan Alam Sekitar, kita ada Sahabat Alam Malaysia, kita ada Worldwide Fund, dipanggil sebagai WWF, yang mana mereka ni berperanan untuk menjaga dan juga memelihara alam sekitar. Okey. Untuk bahagian cara ni kita nak uji dari segi pemahaman murid. Jadi saya disediakan satu permainan. Okey, permainan kita tengok permainan apa ya. Okey, kita tengok teka silang kata. Teka silang kata. Okey, ada 7 soalan di sini. Okey, tengok betul-betul soalannya. Okey. Okey, dah nampak soalan? Okey, boleh ambil gambar dulu. Murid-murid di rumah. Okey. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba ya untuk menjawab. Semua boleh cuba. Okey, kita tengok kepada soalan pertama. Okey, ini adalah kotak teka silang kata saya. Okey. Okey, soalan pertama. Siapa nak jawab cepat? Langkah yang perlu diambil setelah menebang. Saya tengah baca soalan, sabar ya. Okey. Langkah yang perlu diambil setelah menebang pokok. Siapa nak jawab? Okey, Manggil apa dia? Nombor 1. Tanam semula, cikgu. Tanam semula. Kita tengok betul ke tak? Jawapannya tanam semula. Yes. Bagus. Betul. Tanam semula. Okey. Soalan nombor 2. 3R. Apa itu 3R? Soalan nombor 2. Okey, Danishwari, apa dia? Kita semula. Kita tengok sebab saya dah bagi dia clue Ada clue dah. Betul ke? Kita semula. Gitar semula. Betul. Okey, bagus. Yang ketiga, aktiviti yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, Ganesh. Yes, Ganesh. Gotong royong. Gotong royong. Dia nampak dah. Okey, gotong royong. Yes, Okey, betul. hebat, Bagus. Okey, yang keempat. Cara kerajaan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan alam sekitar. Siapa nak jawab? Tilaga? Boleh jawab, Tilaga? Okey, nombor 4. Apa ni? Kempen, cikgu. Kempen. KEM. Betul. Betul ya. Bagus. Okey, nombor 5. Tidak menggunakan baja kimia. Okey, Manggil. Okey, Manggil nak jawab. Apa dia? Baja organik. Okey, kita gunakan baja organik. Betul ke tidak? Okey, baja Betul. organik. Bagus. Okey. Nombor 6 pula. Nombor 6. Siapa mau jawab? Angkat tangan dulu. Okey, Ganesh. Kita perlu apa aktiviti merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa? Melaporkan. Melaporkan. Kita tengok melaporkan. Betul ke? Melaporkan. Betul. Okey, yang last kali saya tanya pada Chris pula. Oh, okey. Soalan nombor 7, Chris. Sampah perlu dibuang ke dalam Tong sampah. tong sampah. Betul tak? Okey, tengok betul ke tidak? Yes. Betul, Chris. Okey. Baguslah, Chris. Baiklah, Ini terima menunjukkan Chris pun dapat mengikuti pembelajaran betul. hari Chris ini. dan juga murid-murid di Google Meet dapat mengikuti pelajaran hari ini ya, cikgu. Ya, betul. Jadi cikgu, kalau macam tu, apa kata kita rehat sekejap, cikgu? Boleh tak? Boleh. Sebelum tu saya ingin mengucapkan tahniah kepada murid-murid saya kerana berjaya menjawab teka silang kata hari ini ya. Alright. Hebatlah Okey, murid-murid di Google bagus. Meet hari ini. Hebat Baiklah, mereka. Dan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi di slot menengah rendah hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Magis dari SMK Jalan Reko Kajang. Dan hari ini mata pelajaran yang kita pelajari ialah mata pelajaran pendidikan moral
tingkatan 3 Anugerah Alam Ciptaan Tuhan. Dan saya juga bersama murid-murid dari SMK Bandar Baru Bangi dan juga SMK Jalan Reko Kajang di Google Meet. Hai semua. Okey, baiklah Cikgu Manggis, apakah fokus kita atau apakah yang akan kita pelajari dalam segmen kini, Cikgu? Okey, sekarang kita akan tengok tentang latihan pengukuhan sebab kita dah bincang tentang kepentingan juga kesan dan juga cara. Jadi cikgu nak uji murid dengan memberikan latihan pengukuhan ini, di mana saya telah kemukakan 4 soalan di sini, di mana 4 soalan ini memang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada hari ini. Baiklah. Okey, iaitu apakah berkaitan dengan perasaan, okey, ada soalan berkaitan dengan kesan, okey, berkaitan dengan keperluan dan juga langkah. Ya, tadi kita dah bincang daripada soalan yang lebih awal ya. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, contoh soalan dan juga jawapan nanti kita tengok bersama-sama. Okey, soalan pertama saya nak minta Mangge untuk memberikan jawapan. Apakah perasaan anda apabila melihat keadaan dalam gambar tadi? Gambar apa tadi, Cikgu? Okey, sekejap ya. Gambar hutan. Gambar pembalakan hutan ni. Okey? Okey. Alright. Okey. Mangge, apakah perasaan anda? Apakah perasaan? Saya berasa sedih kerana semua pokok musnah. Okey, saya merasa sedih. Dekat sini kita nampak perasaan murid tu adalah merasa sedih kerana hutan telah dimusnahkan. Okey, bagus. Dan dia telah memberikan perasaan dan juga alasan kenapa dia berperasaan begitu. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan 2 kesan kemusnahan hutan. Apa kesan kemusnahan hutan? Ganesh, cuba Ganesh. Pemanasan global. Okey, pemanasan global. Okey, itu satu jawapan daripada Flora. apa dia, Flora? Kepupusan. Yes. Kepupusan flora dan fauna. fauna. Okey, kita nampak sini ada beberapa jawapan yang boleh murid nyatakan untuk soalan ini. Okey, yang ketiga, senaraikan 2 keperluan hutan kepada manusia. Okey, Danish, cuba jawab Danish, sorry. Habitat flora dan fauna, membekalkan oksigen. Okey, bagus ya. Okey, kita nampak dekat sini 2 keperluan hutan ini adalah untuk membekalkan oksigen, membekalkan kayu kayan sebagai habitat flora dan fauna dan juga mengekalkan keseimbangan ekosistem. Ini adalah jawapan-jawapan tambahan yang saya berikan untuk murid-murid. Okey, yang keempat, jelaskan 2 langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa. Okey, Manggai, nak cuba Manggai? Ya, boleh Cikgu. Okey, bagus. Boleh mengadakan kempen kesedaran berkaitan alam sekitar. Okey, bagus ya. Satu daripada langkah usaha kerajaan ya. Sebab kita tujukan kepada langkah pihak berkuasa. Jadi apa pihak berkuasa boleh melakukan? Mereka boleh melaksanakan kempen kesedaran yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, kita tengok apa jawapan lain yang kita boleh tengok dekat sini adalah contohnya menguatkuasakan undang-undang. Mungkin murid boleh menjawab kata pesalah boleh dikenakan hukuman saman ataupun penjara. Hukuman penjara ya. Itu adalah merupakan salah satu daripada jawapan yang murid boleh nyatakan. Okey. Jadi ini adalah merupakan contoh soalan dan juga jawapan untuk latihan pengukuhan murid-murid saya dan saya rasa sangat gembira kerana mereka memberikan respon yang sangat bagus. Tanya semua hebatlah. Okey, seterusnya apa, Cikgu? Okey, sekarang kita akan tengok kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan di sini adalah kita semua perlu menghargai, memelihara anugerah alam ciptaan Tuhan ni kerana ini merupakan sesuatu yang perlu diterapkan pada setiap penghuni di bumi ini kerana anugerah alam ciptaan Tuhan ni memang sangat-sangat berharga. Sekiranya kita mengabaikannya, kita akan mendapat akibat yang sangat teruk. Ya, dan betul, bukan saja untuk generasi ini, untuk juga untuk generasi yang akan datang. Jadi kita sepatutnya bersyukur dan bergembira dengan anugerah Tuhan ya. Dan kita terus harus menghargai dan menyayangi alam ciptaan Tuhan. Baiklah, Cikgu. Jadi, Cikgu, Abang Chris nak tanya sebenarnya bagaimanakah prestasi murid-murid hari ini di Google Meet dan juga yang sedang menonton di rumah, Cikgu? Okey, bagus. Sebenarnya saya nak ucapkan tahniah, berbanyak tahniah dan syabas kepada murid-murid saya kerana mereka sangat memahami ya tajuk hari ini dan juga mereka dapat memberikan respon yang cukup baik dan memberikan jawapan yang terbaik. Jadi, hari ini cikgu nak bagi mereka semua bintang, 10 bintang lah, bukan 5 bintang. 10 bintang. Semua dapat 10 bintang. 10 bintang dan juga kepada murid-murid di rumah, mereka juga boleh menghasilkan bahan bantu mengajar. Contohnya, Chris, tolong tunjukkan. Yang ni? Ya. Okey, mereka boleh buat poster yang berkaitan dengan anugerah alam ciptaan Tuhan. Contohnya pokok ya, pokok. Siapa buat ni, Cikgu? Ini Ganesh buat. Ganesh. Ganesh buat ya. Hebatlah Ganesh. Okey, tahniah kepada Ganesh. Okey, pokok apa yang ada dekat sini, Cikgu? semua adalah gambar-gambar berkaitan dengan contoh-contoh anugerah alam ciptaan Tuhan seperti gunung, tasik, pantai, haiwan ya.
Okey, begitu juga dengan pokok ya, pohon. Pohon anugerah alam ciptaan Tuhan ni adalah hasil karya ciptaan Manggesri. Kita Manggesri. ucapkan tahniah kepada Manggai kerana dia telah berjaya menghasilkan satu pohon anugerah alam ciptaan Tuhan ya. Sangat kreatif, dan juga boleh kita juga murid-murid di rumah juga boleh menghasilkan contoh buku scrap, okey, Macam poster ya. Boleh tunjukkan itu adalah poster sayangi alam sekitar. Okey, nampak? Okey. Cantik. Dan murid-murid di rumah juga boleh untuk mendapatkan bahan tambahan. Ya. Bahan tambahan mereka boleh mendapatkan dalam portal Sumberku KPM. Baiklah cikgu. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Manggis Sama-sama. untuk pembelajaran hari ini, dan juga kepada kawan-kawan saya di Google Meet. Semua okey tak? Semua dapat belajar benda baru hari ini tak? Kasih thumbs up macam ni. Okey, tapi semua hebatlah cikgu, macam cikgu dah katakan tadi, semua dapat 10 bintang. Dengan itu, terima kasih cikgu, terima kasih kawan-kawan di rumah. Kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah rendah Didik TV KPM. Bye semua. Bye. Bye. Segar kehijauan Baiklah cikgu, jom kita pasir di pantai lirik akan dipaparkan di skrin ya. terbentang luar lautan biru nyaman terasa tiupan bayu kini yang hijau kekuningan segala yang putih kehitaman bumi dan langit menjadi satu dunia kita dicemari debu. Kami anak-anak dunia hidupkan hari yang cerah. Berikan kami kesempatan menikmati kesedaran alam. Kami rindukan hidup yang aman, dunia bersih, udara nyaman, dan memberikan warna-warna indah. Didik TV KPM